Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, bab al-khawf, babul khawfi, bab pada menyatakan takut kepada Allah. Kita kena takut kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Takut ke makhluk boleh, itu dia panggil takut naluri. Takut ke rimah, takut ke pacak, dah. Biasalah manusia ni takut benda-benda begitu. Tapi yang kita nak sini khauf, takut pada siapa? Takut kepada Allah. Kita kena sentiasa berfikir tentang azamatu, keagungan Allah Azza wa Jalla. Jangan duk berani-berani nak lawan Tuhan. Kalau berani lawan, apa jadi? Jawab dia nya neraka. Dalam ayat ini, dalam bab ini, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa kepada kita beberapa ayat. Ada berapa ayat tengok? 8 ayat. Ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iyaya farhabun, dan kepada akulah sahajalah kamu berasa gerun takut. Allah kata apa? Kita kena gerun takut kepada Allah, bukan kepada sesuatu yang lain. Surah Al-Baqarah ayat 40. Orang kata takut ke Tuhan, jangan takut ke makhluk. Ni pakat nak takut ke COVID ni macam mana? Itu dia panggil takut biasa. Tabi'i manusia, kalau kata penyakit takut, kan? Kalau kata penyakit, kita jadi takut. Kalau kata musuh, takut juga. Itu tak salah. Tapi janganlah takut lebih-lebih sangat. Ayat yang kedua, inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Tuhanmu terhadap orang-orang yang kufur engkar amatlah berat. Surah Al-Buruj ayat 12. Ayat-ayat ini dia panggil ayat peringatan kepada kita. Mu berani lawan Tuhan, Tuhan kata tengok, azab Tuhanmu sangat dahsyat, syadid. Ayat yang ketiga, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Maksudnya, dan demikianlah azab Tuhanmu apabila dia menimpa penduduk negeri-negeri yang berlaku zalim. Dengar ayat yang ketiga ni, penduduk negeri yang zalim, yang kafir, yang lawan Allah Ta'ala. Tunggu apa jadi. Sesungguhnya azabnya itu tidak terperi sakitnya, lagi amat keras. Sesungguhnya pada kejadian yang demikian ada tanda yang mendatangkan iktibar bagi orang yang takut kepada azab akhirat, iaitu hari yang dihimpunkan manusia padanya. Dan hari yang demikian ialah hari yang dihadiri oleh sekalian makhluk. Dan tiadalah kami lambatkan hari kiamat itu, melainkan untuk suatu tempoh yang tertentu. Pada masa datangnya hari kiamat itu,
tiada seorang pun dapat berkata-kata untuk membela dirinya dan memohon pertolongan melainkan dengan izin Allah. Tak nak apa kita kiamat esok. Nak bercakap pun tak boleh, mulut kena seal. Mulut kena tutup, kan? Maka di antara mereka ada yang celaka, na'udzubillah, dan ada yang berbahagia, sa'id. Adapun orang-orang yang celaka, kenapa? Disebabkan keingkaran dan maksiatnya, maka dalam nerakalah tempatnya. Bagi mereka di situ hanyalah suara memekik-mekik dan mendayu-dayu seperti suara keldai, na'udzubillah. Surah Al-Hud, surah Hud ayat 102 hingga 106. Tengok ni tanda ni. Ayat ini hendaklah kita takut kepada azab Allah Taala bila di akhirat esok sangat dahsyat, sangat berat. Ayat yang keempat, letak nombor itu. Ayat yang keempat, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Maksudnya, dan Allah memerintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaannya menyeksa kamu. Mana kuasa Allah Ta'ala tu boleh dia kendaki. Surah Ali Imran ayat 28. Ayat yang kelima, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Bunyi kuat baca, ingat ke tu? Apa? Kau pakai ikut gitu ya? Maksudnya, pada hari seseorang itu lari daripada saudaranya. Bila hari apa ni? Hari kiamat. Orang lari pada adik-beradik, serta bapak dia, ibunya serta bapaknya, tak kira kamu ayah dah. Dan isterinya serta anak-anaknya. Isteri pun lari pada suami, suami lari pada isteri. Kenapa? Kerana tiap-tiap seorang daripada mereka pada hari itu ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikannya sibuk dengan hal dirinya sahaja. Na'udzubillah. Makna orang akhirat esok nafsi-nafsi, masing-masing nak menyelamatkan diri dia, tak ada nak sibuk dengan orang lain. Faham tak? Tak ada nak cara orang. Ini masing-masing nak pergi. Ini dalam hadis yang kita akan jumpa nanti, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu di akhirat esok orang ni tak ada baju, berkaki ayam balik. Sayyidah Aisyah tanya, ya Rasulullah, malunya? Nabi kata, al-amru asyaddu min hadza. Orang tak mikir nak tengok orang daripada hari itu. Huru-hara dia panggil, huru-hara. Ayat yang ke berapa dah? Tak tulis nombor 6. Pandai. Pelajar-pelajar ni kena peka lah tengok. Dia panggil tatap, mutaba'ah. Tengok kitab, jangan duduk lara. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Maksud dia, Allah berfirman, wahai umat manusia. Kita ni manusia ke tak? Kena dengar. Jadi kalau kita manusia, kata di para ulama, siapa nak dengar Allah bercakap dengan dia, baca Quran. Kalau dia nak bercakap dengan Allah, solat, sembahyang, berdoa, kan?
Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya gempa hari kiamat itu suatu yang amat besar. Pada hari kamu melihat peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu, menakutkan itu. Setiap ibu penyusu akan melupakan anak yang disusukannya. Tak memikirkan anak jatuh mana tahu. Dan setiap perempuan yang mengandung akan gugurkan anak yang dikandungnya. Dan engkau akan melihat manusia mabuk, tuyul hayam pergi sana sini, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Bukan mabuk, tetapi azab Allah Ta'ala amatlah berat serta mengerikan. Azab Tuhan sangat menakutkan. Suratul Hajj ayat 1 dengan 2. Ayat yang keberapa? 7. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan orang yang takut akan keadaan dirinya di mahkamah Tuhannya, untuk dihitung amalannya, disediakan baginya 2 syurga. Surah Ar-Rahman ayat 46. Maksudnya, atas dunia ni kita takut Tuhan, kita tak buat maksiat, kita tak langgar perintah Allah Ta'ala, kita lakukan ketaatan, semuanya Tuhan suruh kita buat, maka orang ni jannatan, Allah Ta'ala akan beri kepada dia 2 syurga yang begitu besar. Mudahlah dia tu kalau boleh 2 syurga, makna banyak nikmat dia kan. Allahu Akbar. Ayat yang terakhir yang ke-8 yang telah dinukil oleh Imam Nawawi untuk kita dalam bab ini. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim. Ni ayat ni bagi orang baik-baik, apa jadi? Apa dia dapat? Maksudnya, dan dengan berada dalam nikmat itu, mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bertanya-tanya. Suka dia. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu semasa berada dalam kalangan keluarga kami, mana? Di dunia, selalu berasa cemas takut daripada berlaku derhaka terhadap Allah. Atas dunia ni kita bimbang kepada azab Allah, kita sentiasa ibadat kan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kami rahmat dan taufiknya serta memelihara kami daripada azab neraka. Sesungguhnya kami dahulu tetap menyembahnya dan memohon pertolongannya, kerana sesungguhnya dialah sahaja yang sentiasa melimpahkan ihsannya, lagi yang maha mengasihani. Surah At-Tur ayat 25 hingga 28. Jadi ayat-ayat ni semuanya menunjukkan ada rahmat, ada azab, menjadi peringatan kepada kita semua insya-Allah. Qala An-Nawawi, kata Imam Nawawi, ayat-ayat mengenai bab ini sangat banyak dan masyhur. Tujuan dia bawa 8 ayat ini ialah untuk bab ini untuk menunjukkan sebahagiannya sahaja, dan tujuan ini telah tercapai. Habislah. Imam Nawawi kata kalau kita pelajar-pelajar kalau perhati, tengok kita, semua ayat-ayat ini yang bawa tu ada kategori sendiri. Ada kategori takut di dunia, ada kategori yang mengerikan di akhirat, dan ada kategori orang-orang yang baik-baik. Maka kita kena campur dua. Itu dia panggil al-khawfu war-raja. Qala An-Nawawi rahimahullah, adapun hadis-hadis mengenai bab ini juga banyak, dan kami hanya akan menyebut sebahagiannya sahaja. Hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Wabillahi taufik. Kita kata jazakallahu khairan ya Nawawi. Allah Ta'ala lah beri pahala kepada Imam Nawawi
Walaupun dia kata dia buat rengkah-rengkah ya, dah, tapi memadailah untuk kita menjadi panduan kepada kita insya-Allah. Dalam bab ini Imam Nawawi bawa kepada kita ada 16 hadis. 16 ke 15. Kita ambil satu-satu setakat mana yang sempat masa insya-Allah. Tulis itu. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama nombor 396. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yursalul malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallazi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu 'amala ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha muttafaqun alaih. Tulis pelajar. Hadis kejadian manusia. Tulis. Asal tahap kejadian manusia. Tulis tepi hadis tu, tajuk dia. Maksudnya hadis yang ke-396 daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang benar dan sangat dipercayai. Nabi kita ni kalau tak benar apa lagi, maka dia orang yang sifat dia sidqun, benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan sesuatu kepada kami. Tengok ni pelajar. Sesungguhnya seorang manusia mula diciptakan dalam perut ibunya setelah diproses selama 40 hari. 40 hari pertama mak dia pun mabuk. Dia tahu dia tu ada baby kan. Kemudian 40 hari itu nutfah tu air mani yang diproses. Summa yakunu alaqah. Alaqah pula. Kemudian jadilah dia alaqah. Apa dia alaqah? Segumpal darah selama 40 hari. Lalu menjadi segumpal daging pada 40 hari berikutnya. Berapa kali 40 hari? 3 kali. Ulama fiqh dia campur 40 kali 3 berapa? 120 hari. Tulis tepi tu. 40 kali 3 jadi 120 hari. Betul? Ini khilaf besar ni. Khilaf. Tengok sini. Kemudian setelah itu Allah pun mengutuskan seorang malaikat yang menghembuskan, meniupkan roh ke dalam dirinya dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Malaikat tulis rezeki, ajal, mati bila, amalan dia baik atau tak baik, dan sengsara atau bahagia. 4 ni sudah ditulis dalam perut mak. Itu dalam perut ibu. Demi Allah yang tiada Tuhan selain dia, sungguhnya, dengan Nabi kita bersumpah. Nabi kata apa? Sungguh ada seorang daripada yang mengerjakan perbuatan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dan surga hanyalah 1 hasta. Mana dekat dah nak sampai ke surga, namun suratan takdir rupanya menetapkan baginya sehingga dia mengerjakan amal perbuatan ahli neraka, dan akhirnya dia pun masuk neraka. Na'udzubillah. Orang ni baik, dekat nak mati, kena ujian sakit, tak sabar, dia bunuh diri. Apa ni? Neraka. Ada pula orang yang mengerjakan amal perbuatan ahli neraka,
sehingga jarak antara dia dan neraka hanya 1 hasta. Dekat nak masuk neraka dah. Namun suratan takdir telah menetapkan baginya, maka dia mengerjakan amal perbuatan ahli syurga, dan akhirnya dia pun masuk syurga. Ada ke tak ada? Hadis ini muttafaqun alaih. Tanda pelajar. Ada orang kafir, dekat nak mati, tak berapa hari masuk Islam, mati. Ada juga lagu tu. Zaman Nabi SAW berlaku satu peperangan. Dalam peperangan Uhud, ada seorang nama dia Usairim Amr bin Sabit. Dia masuk Islam pagi, dia pergi berperang, mati sebelum zuhur, dan dikatakan dia ni ahli syurga tanpa sekolah walaupun sekali. Apa? Itu dia takdir. Baik. Tanda pelajar-pelajar. Hadis ini sangat penting. Itu dia panggil peringkat kejadian manusia. Air mani, nutfah, kemudian alaqah, darah, kemudian mudghah, seketul daging, kan? Dalam kitab ni, dalam hadis ni, Nabi kata misla zalik, seperti itu. 40 kali 3 120 hari. Maka ramai di kalangan ulama-ulama Islam mengatakan roh janin ditiup setelah umur dia 120 hari. Tapi ahli-ahli perubatan moden, doktor kata janin tu lebih bergerak sebelum 120 hari. Betul? Maka satu pusat kajian, dia panggil hayat, tanda ni, pusat kajian Hayatul I'jazil Ilmi, yang berpusat di Rabitah Islam di Mekah. Dia buat kajian kepada hadis ni. Maknanya dia kata bukan kali, bukan 40 campur 40 campur 40, bukan kali, campur, maaf, 40 campur 40 80, kan? Campur 40 120. Itu ulama fiqh kata 120 hari. Hayatul I'jaz kata tidak. Mengikut dalam kajian moden, janin boleh bergerak selepas 40 hari. Bermakna hadis ini 40 misla zalik, seumpama itu. Dalam masa 40 jadi air mani, proses, kemudian dalam masa 40 darah, dalam masa 40 juga jadi seketul daging. Bermakna janin ditiup roh dalam masa 40 hari, bukan 120. Jadi alhamdulillah pelajar-pelajar boleh tengok satu kajian yang dibuat di Hayatul I'jazil Ilmi, dan kajian ini ana telah terjemahkan dengan bahasa Malaysia. Boleh tengok dalam blog Abu Anas, tajuk dia bilakah ditiup roh. Jadi saya lebih cenderung kepada pandangan doktor yang mengatakan roh itu ditiup awal sebelum 120 hari. Kesan dia besar tu. Kalau tiup 120 hari, macam mana orang nak menggugurkan anak? Dalam fiqh kata lagi tak gerak 120 macam-macam. Kita mengatakan tidak. Hadis ini misla zalik, bukan campur tapi satu. Maknanya tengok ni, 40 yauman, 40 hari nutfah, air mani. Kemudian 40 hari juga alaqah misla zalik, 40. Artinya bukan campur, 40 yang sama. Dan tengok, summa yakunu mudghatan misla zalik, kemudian dia jadi seketul daging pada masa yang sama. Artinya semua proses ini berlaku dalam masa 100 berlaku dalam masa 40 hari, bukan 120 hari. Wallahu alam. Itu kajian. Pada itulah kita tengok ada beberapa isu ulama-ulama fiqh agak tidak selari dengan kajian doktor semasa. Contohnya dalam masalah orang perempuan mengandung, hamil boleh mari haid. Doktor kata orang perempuan hamil tak ada haid, kan? Tak masuklah dalam hadis ni. Hadis 40 hari ni campur ke tak campur? Jadi ahli fiqh kata campur, ahli perubatan kata tak campur. Wallahu alam. Yang kedua, tanda pelajar. Isu yang kedua, isu takdir Allah Taala. Tengok Nabi kata apa? Orang ni baik seumur hidup, dekat nak mati jadi tak baik. Nauzubillah. Ada orang yang tak baik seumur hidup, dekat nak mati baik. Alhamdulillah, kan? Sebab dia boleh husnul khatimah. Jadi ada orang tanya, ya Rasulullah, kalau macam ni,
Boleh ke tidak kita pakai serah ke takdir? Tak payah beramal lah. Kalau beramal banyak-banyak pun akhirnya macam ni juga. Maka Nabi SAW kata tidak. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu dipermudahkan mengikut apa yang Allah nak beri pada dia. Tuhan nak beri baik, dia beri lorong kebaikan tu mudah. Allah Ta'ala nak beri tak baik pada orang ni, maka dia juga dapat lorong keburukan itu juga ada masalah. Jadi itu pelajar-pelajar, kita kena ingat bahawa takdir Allah SWT ni kita tak tahu apa jadi, maka menjadi kewajipan kepada kita hanya berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala beri kepada kita yang terbaik, insya-Allah. Baik. Yang ketiga, tulis. Kenapa Imam Nawawi letak kitab ini, hadis ini dalam bab al-khauf? Kenapa? Tulis jawapan dia. Sebab kita hendaklah sentiasa cemas. Hidup kita biar cemas. Sentiasa berdoa kepada Allah SWT. Ya muqallibal qulub. Sambung. Sabit qalbi ala dini. Kita akan sambung. Baiklah, banyak lagi kelebihan hadis ni, tapi kita ambil ringkas je. Hadis yang kedua dalam bab kita ni. Hadis 397. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannam yawma idzin laha sab'una alfa zimam ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha, rawahu Muslim. Daripada Ibnu Mas'ud lagi, dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat, tengok neraka, orang takut lakon. Pada hari kiamat, neraka jahanam itu akan didatangkan dengan 70 tali kekang. Tali nak tarik neraka ada 70,000. Tiap-tiap tali itu ditarik oleh 70,000 malaikat. Kali 70,000 tali, setiap tali 70,000 malaikat. Berapa juta bilangan malaikat? Mana ahli matematik? Tak kerti kau. Berapa? 70,000 kali 70,000. Berapa awak? 70,000 kali dengan 70,000. Berapa? 4 juta malaikat. Berapa ramai? Pasal itulah malaikat ni ramai dia. Tak tahu bilangan dia berapa. Fak tarik ni satu neraka. Berapa neraka dia? Na'udzubillah. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Muslim. Maka kita hak belajar hadis ni macam ni, kena ingatlah, jangan duk berani-berani nak lawan Tuhan. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu neraka tu sangat dahsyat. Hadis yang ketiga, wa an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahwana ahli an-nari azaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamihi jamratan yaghli minhuma dimaghuhu ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban, muttafaqun alaih. Allahu akbar. Maksudnya maksud dia daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan seksanya adalah seorang yang kedua tapak kakinya dipakaikan sepatu. Kaki dia pakai kasut neraka. Kemudian otaknya mendidih, sedangkan dia berasa bahawa tidak ada seorang pun yang lebih berat seksaannya daripada itu. Tak ada orang yang lebih berat pada itu. Padahal itu adalah seksaan yang paling ringan bagi penghuni neraka. Hak paling ringan setara tu, yang paling berat lagi kan. Dalam hadis Ibnu Abbas, tanda hadis ni yang diriwayat oleh Imam Muslim, dia kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Orang di antara orang yang paling ringan azab dalam neraka Abu Talib. Siapa Abu Talib? Pak saudara Nabi. Baik. Pak saudara Nabi dalam kitab Tahzibus Sirah. Berapa orang? Gerak mulut ngak-ngak tak bunyi suara. Berapa orang? Pak saudara dia ramai. Tapi yang baik Abu Talib. Baik, tapi tak masuk Islam. Baik. Yang masuk Islam berapa orang? Hak masuk Islam berapa orang? Siapa? 2 orang. Hamzah dan Abbas radhiyallahu anhu. Yang betul-betul jahat siapa? Tan Sri Abu Lahab. Ni berat kita ni, na'udzubillah. Nah. Yang tak tahu apa, ada lagi lah beberapa orang pak saudara Nabi tak tahu nak kesan. Dia apa yang dia tak ada riwayat apa. Baik. Nabi kata apa? Orang yang paling ringan azabnya dalam neraka Abu Talib. Dipakaikan kepadanya 2 kasut neraka, tapi dia punya mendidih, menggelegak otak dia, na'udzubillah. Itulah orang yang paling ringan. Jadi kalau kita tengok orang paling ringan setakat tu, bagaimana dengan orang yang paling berat, na'udzubillah. Hadis yang keempat dalam bab ini, hadis 399, wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala minhum man ta'khuzuhu an-nar ila ka'bayhi wa minhum man ta'khuzuhu an-nar ila rukbatayhi wa minhum man ta'khuzuhu ila hujzatihi wa minhum man ta'khuzu ila tarquwatihi, rawahu Muslim. Allahu akbar. Daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara mereka, yakni penghuni neraka, ada yang terkena api neraka sehingga buku lalinya, ada yang terkena sehingga lutut, ada yang terkena api neraka sehingga pinggang, dan ada yang terkena api neraka sehingga tulang ni, tarquah ni, tulang bahu dia ni, mana paksa ni neraka, na'udzubillah. Hadis ini rawahu Muslim. Al-hujzah, hujzah tu mana apa? Dia kata maq'idul izar tahta surah, mana siapa ke pinggang dia. Tarquah, ni tarquah ni dipanggil apa, dia tarquah apa? Ni duduk di tulai ada tengkok ni, itu dia panggil tarquah. Allahu akbar. Nas'alullah salamata wa afiyah. Kita ambil hadis yang terakhir untuk siri ini, hadis nombor 400, iaitulah hadis yang kelima. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqumun nasu li rabbil alamin hatta yaghiba ahadukum fi rashhihi ila ansafi uzunaihi, muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam, sehingga ada seorang di antara mereka yang tenggelam dalam keringatnya, tenggelam dalam peluh. Peluh ni bau sedap ke tak sedap? Apa dia kata tak sedap? Peluh, na'udzubillah. Peluh dia sehingga sampai ke mencecah pertengahan kedua telinga. Tenggelam dalam air, pakai benar adalah peluh. Kita benar adalah air banjir pun penat dah. Benar adalah peluh, na'udzubillah. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi para jemaah sekalian, inilah 5 hadis yang kita dapat baca daripada 15 atau 16 hadis dalam bab kita ini, yang menceritakan kepada kita tentang betapa kita kena takut, kita kena berhati-hati, kita kena sentiasa beringat dengan azab Allah Ta'ala yang cukup dahsyat,
iaitulah kita duduk atas dunia ni sentiasa berwaspada, jagalah akidah kita, jagalah ibadat kita, jagalah akhlak kita. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman dan kita mati dengan husnul khatimah, insya-Allah. Kalau tidak, tengoklah hadis-hadis yang telah menceritakan kepada kita betapa dahsyatnya dan sangat menakutkannya hadis-hadis tentang azab yang akan berlaku kepada orang-orang yang derhaka. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma ja'alna wa liwalidayna min ahlil jannah. Kata amin belakang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.